Assalamualaikum. Nama saya Fitri bin Ghazali. Nombor matriks 08 DKM 23F 1347. Assalamualaikum. Nama Muhammad Syahirul Faizin bin Zulhazmi. Nombor matrik 08 DKM 23F1276. Assalamualaikum, nama saya Aiman Naim bin Abdul Jalil. Nombor matrik saya adalah 08 DKM 23F 1263. Grup kami akan membentangkan berkenaan vektor and skala. So, pertama, the fundamentals of vector akan dibentangkan oleh saudara Fitri. Yang kedua, magnitude vector and unit vector akan dibentangkan oleh saudara Syahirul. Operation on vector akan dibentangkan oleh Aiman Naim. Skala dot products of vector akan dibentangkan oleh saudara Fitri. Vector cross products of vector akan dibentangkan oleh Syahirul. Dan last sekali, area of parallelogram and area of triangle akan dibentangkan oleh Aiman Naim. Chapter 5 akan dibahagikan kepada dua, iaitu vektor dan juga skala. Vektor mengandungi magnitude dan juga arah, seperti length, area, volume, speed, mass, density, pressure, temperature, energy, entropy, work dan juga power. Untuk skala pula, dia hanya ada magnitude sahaja, seperti displacement, velocity, acceleration, momentum, force, lift, drag, thrust dan juga weight. Saya Fitri akan memulakan subtopik tajuk vector and skala, iaitu the fundamental of vector. The fundamentals of vector. To make a clear understand about vector, we will discuss about vector diagram, vector representation, equality of vector, magnitude vector and unit vector. Vector are representing geometrically by a directed line segment. Line segment with arrowhead indicating the sense of the vector, and the length represents the vector magnitude. Dan both vector are equal when they have a same magnitude and the same direction. Untuk part seterusnya, saya Syahirul akan membentangkan berkenaan magnitude vector and unit vector. The magnitude vector is defined as the length of the line segment AB and written as AB. For further explanation, we will represent the magnitude vector using theorem Pythagoras. Next, unit vector are commonly used to indicate direction, which a scalar coefficient providing the magnitude. Vector decomposition can then be written as a sum of unit vector and scalar coefficient. A unit vector has a magnitude of 1. The formula for calculating the unit vector is as follows. Unit vector equal vector per magnitude of the vector. Saya akan memberikan beberapa contoh soalan. Semua ini soalan berkenaan magnitude vector and unit vector. Sini ada contoh soalan. Diberi vector P, vector P sama dengan 3i kurangi 2j tambah 4j dari unit vector P. So, kat sini yang guna dia. So, nak cari vector Q. Kami dari sini 3, semua tambah 2 sama dengan 4. So, dapat saja punya vector P dia, rumus bulat. So, yang seterusnya kita pergi ke yang ni. Kita letak je balik punya ni, 3 dekat sini, 2 dekat sini, 4 dekat sini, per dengan 9. So, kat sini dia punya apa dalam kerja dia, kalkulator dapatlah sama dengan 1. Okey, soalan seterusnya, dia nak cari vector OA. So, dia nak cari magnitude of OA. Dekat sini dia dah bagi OA sama dengan 2i tambah 4. So, jadi dia punya formula dia nak cari OA, just letaklah dia punya nombor ni. Dekat sini 2 tambah 4 square. So, bila dah tambah ni akan dapat muncul 220.
kalkulator bersamaan dengan 4.472. Untuk seterusnya adalah operation on vector. Saya Aiman Naim akan membentangkan topik ini. So, operation on vectors terbagi kepada 3, iaitu addition, subtraction dan juga scalar multiplication. Untuk addition of vector addition is the operation of adding two or more vectors together into a vector sum. The so-called parallelogram law gives the rule for vector addition of two or more vectors. For two vectors, and the vector sum is obtained by placing them head to tail and drawing the vector from the free tail to the free head. Pertama sekali adalah vector addition. So, dalam soalan diberi vektor V sama dengan 2I tolak J tambah 3K dan W sama dengan 4I tambah 5J tambah 2K. Ungkapkan ungkapan I, J dan K. So, soalan pertama adalah V tambah W. Jadi, V ni kita akan tambahkan dengan W ni. So, dia akan jadi 2I tolak J tambah 3K untuk kurungan tambah buka kurungan 4I tambah 5J tambah 2K. So kita akan buangkan kurungan dia. So dia akan jadi ungkapan ni straight saja. So untuk kira jalan kira dia adalah kita akan tambahkan I dengan I, J dengan J, K dengan K. So 2I tambah 4I dapat 6I, negatif J tambah 5J dapat positif 4J, 3K tambah dengan 2K akan dapat 5K. So ini adalah final answer. Okay, subtraction of vectors. So soalan 2, diberi vektor V sama dengan 3I tambah J tambah 2K dan W sama dengan I tambah 4J tolak 2K. So ungkapkan ungkapan dalam I, J dan K. Soalan A, dia adalah V tolak W. So V ini kita akan tolakkan dengan W ni. So kita akan dapat inilah dalam kurungan 3I tambah J tambah 2K untuk kurungan tolak dengan buka kurungan I tambah 4J tolak 2K untuk kurungan. So kita akan buangkan dia punya bracket dia. So dia akan jadi ungkapan yang ini. So macam biasalah, kita akan mana I tu kita akan kirakan dengan I, mana J kita akan kirakan dengan J, mana K kita akan kira dengan K. So 3I tolak I, kita dapat 2I. Positif J ditolak dengan negatif 4J akan dapat negatif 3J. Positif 2K ditolak dengan positif 2K akan dapat 4K. So, ini adalah final answer dia. Okay, seterusnya 5.4 scalar dot products of vector. The scalar product or dot product of two vector A equal A1x plus A2y plus A3z and B equal B1x plus B2y plus B3z. The scalar or dot product of two non-zero vectors A and B denoted by A dot B is A dot B equals AB cos theta, where theta is the angle between A and B and 0 is less than theta is less than pi, shown in the figure below. It is important to note that if either A equal 0 or B equal 0, then theta is not defined, and in this case A dot B equals 0. Seterusnya, saya akan memberikan beberapa soalan daripada skala dot products. Okay, tajuk kita 5.4 skala dot product of vector. Ini contoh soalan dia. Calculate the angle between the vector A sama dengan 2I tambah 5J tolak 4K dan B sama dengan negatif 4I tambah 5J tambah K. Okay, sampai sini dulu. A dot B sama dengan 2, 5, negatif 4, iaitu A kat sini. Dan B negatif 4, 5, 1.
Dia panggil sini pula. Maksudnya, so kita asingkan dia pula. A1, B1 tambah A2, B2 tambah A3, B3. Sama dengan 2 kurungan negatif 4 tambah 5 kurungan 5 tambah negatif 4 kurungan 1. So kita kira semua sekali, dapat bawah ni, kita dapatlah dia punya point ni. Yang kedua, kita kira pula bahagian sini, bahagian A je, A sahaja. Okay, ini formula dia. Dan ini kita kira lah 2 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah negatif 4 semua, dapatlah punca kuasa 45. Lepas tu kita kira B pula, sama je. Kita letak semua balik, kita kira dapatlah ni 42 ni. Lepas tu kita kira cos pula. Cos theta sama dengan A dot B, AB. Kita kira sini dulu. Cos theta 13, punca kuasa 45 dengan punca kuasa 42 yang tadinya A dengan B. So kita kira, dah kita kira grafik semua ni, dapat cos sama dengan 0.2990 dan sama dengan cos, kita kira cos 0.2990 dapatlah ini semua 72.6 saja. So, part seterusnya, vector cross product of vector. The cross product of vector product is a binary operation on two vectors in three-dimensional x, y, z, which a direction given by the right hand rule and a magnitude equal to the area of the parallelogram that the vectors span. Cross product is denoted by the symbol x given to linearly independent vectors a and b. The cross product a times b is a vector that is perpendicular orthogonal to both a and b and thus normal to the plane containing them. The cross product is defined by the formula a times b equal ab sin theta. Ya, Assalamualaikum. So kita pergi ke topik seterusnya iaitu vector cross product of vector. So kat sini ada contoh soalan. Calculate the cross product between the vector. So di sini dia dah bagi vector dia. A sama dengan 3i tambah 2j tolak 4k dan B sama dengan 2i tolak tambah 2j tambah 2k. So solutionnya tengok kat sini. A darab B sama dengan dalam bentuk metrik JK dan ada lah kat sini boleh nampak kan. So bila dah susun dalam bentuk metrik, kita pecahkan dia kepada dalam bentuk macam ni. So senang cara dia, tutup kolom, tutup row dengan kolom. So dapatlah 2 negatif 4 2 2. Dan ni sama juga tutup tengah ni dengan atas ni, dapatlah 3 negatif 4 2 2. Selepas tu K ni sama juga tutup ke sini, dapatlah 3 2 2 2. So next yang ni pula kena jarak selang lah, 2 jarak 2. So negatif 4 jarak 2. Lepas tu 3 jarak 2 and negatif 4 jarak 2. Dan seterusnya 3 jarak 2 dan 2 jarak 2. So kat sini kita dapat tengok cross product between the vector A and B ialah 12i tolak 14j plus 2k. Untuk subtopik yang terakhir iaitu area of parallelogram and area of triangle. Untuk area of parallelogram, the parallelogram area is the space contained by its four sides. The area of parallelogram is equal to the product of its length and height. The total of quadrilaterals' internal angles equals 360 degrees.
The formula for area of parallelogram is base times height. Untuk seterusnya, area of triangle. The area of triangle is defined as total region that is enclosed by the three sides of any particular triangle. Formula for the area of triangle is 1/2 times base times height. Seterusnya saya akan bagi soalan. Okay, so area of parallelogram dan area of triangle. So kita akan tengok soalan ni, dia kata calculate the area of triangle which is formed by the vectors A equals to 2i tolak J tambah K dan B equals to I tambah 2J tolak 3K. Okay, so first kita akan bahagikan I, J, K menjadi sejajar macam ni. Lepas tu kita akan asingkan dia, I dengan I, J dengan J. So kita akan dapat I 2 dengan I 1. So J pula negatif 1 dan juga 2. Sama juga dengan K. Okay, so next kita akan buat macam ni lah. Di mana kita akan ambil I ni, kita akan padam macam ni. So kita hanya nampak yang 4 ni saja. So kita akan tuliskan 4 ini ke dalam ni. Okey. Terusnya J ni. J ni kita akan tulis macam ni dan juga macam ni. So kita akan nampak 2, 1 dengan 1 negatif 3. Okay. Itu juga dengan K. Alright. So selepas tu kita akan darab silang. Okay, negatif 1 didarab dengan negatif 3. Ditolak dengan negatif 1 didarab dengan 2. So kita akan tutup kurungan, letak I. So kita dah kategoriskan dia sebagai I. Next kita akan buat contoh ni juga. Kita akan darab silang dia. So dia jadi 2 darab negatif 3 tolak 1 darab 1 J. Tambah 2 darab 2 tolak dengan negatif 1 darab 1 K. So kita akan, bila kita dah buat calculation, kita akan dapat jawapan macam ni. Okay, so kita akan gunakan kunci kuasa untuk nak dapat jawapan dia. So I ni adalah 1, kita akan letak sebagai 1 dan kita darab 1 kuasa 2 tambah J kuasa 2 ditambah dengan 5 kuasa 2. Bila dah dapat jawapan tersebut, kita akan kuncikan dia dan didarabkan dengan 1/2, kita akan dapat 4.33 unit kuasa 2. Itu sahaja daripada kami untuk topik vektor dan skala. Sekian, terima kasih.